Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Firdaus bin Abdullah dan juga rakan-rakan sejangan dalam HSM 210 iaitu Sejarah Sosioekonomi Malaysia. Baik, nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Adli, nombor matrik 147510 dan juga rakan sebentang saya iaitu Nurul Husna binti Ronzi 148043 akan membentangkan sebuah tajuk yang berbunyi analisiskan sumbangan buruh wanita dalam sektor ekonomi di Tanah Melayu. Okey, baiklah, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan dahulu. Kita lihat dahulu apa itu definisi wanita dan buruh. Okey, wanita ialah salah satu daripada dua jantina bagi manusia, iaitu yang kita tahulah lelaki dan juga perempuan. Kemudian definisi buruh pula ialah orang yang bekerja untuk mencari makan ataupun selalunya kita sebut sebagai pekerja. Buruh ini dia memerlukan tenaga fizikal daripada kepayaan mental dalam pekerjaannya. Buruh adalah satu kepayaan fizikal dan mental yang manusia sumbangkan kepada proses pengeluaran. Tenaga buruh adalah satu komponen sumber manusia yang menjadi input dalam mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi sebagai ganjaran kepada sumbangan itu, buruh ini akan dibayar upah dalam berbentuk wang, barangan ataupun sebagainya. Jadi untuk meneruskan isi perbincangan mengenai soalan yang kami dapat ini, kami berdua telah pun bersetuju, iaitu sememangnya buruh wanita ini banyak memberi sumbangan dalam pelbagai sektor ekonomi di Tanah Melayu. Jadi berdasarkan pembacaan dan analisis yang telah kami lakukan, kami mendapati terdapat 4 sektor utama yang melibatkan buruh wanita dengan sangat banyak sekali di Tanah Melayu ini. Dan kami akan menerangkan bagaimanakah mereka boleh terlibat dan juga apakah sumbangan yang mereka berikan dalam setiap sektor yang terdapat ini. Jadi kami telah pun mengenal pasti 4 jenis sektor yang melibatkan sumbangan buruh wanita dalam ekonomi Tanah Melayu ini. Yang pertama sekali ialah sektor pertanian, yang kedua ialah sektor perladangan, yang ketiga sektor perkhidmatan dan yang keempat ialah sektor perindustrian. Baiklah, kita akan lihat sumbangan buruh wanita dalam sektor yang pertama, iaitu sektor pertanian. Penglibatan wanita dalam sektor pertanian telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Anthony Reid dalam penulisannya Female Roles in Pre-Colonial Southeast Asia telah menegaskan bahawa kaum wanita di Asia Tenggara ini memberi sumbangan yang penting dalam sektor ekonomi seperti penglibatan mereka dalam sektor penanaman padi dan juga pemasaran. Di Melaka, pertumbuhan perdagangan yang pesat telah meningkatkan peranan kaum wanita. Wanita tidak lagi hanya duduk di dapur, memasak, malah mereka juga turut membantu keluarga dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga dengan mengerjakan sawah, menuai padi dan juga menternak. Buruh wanita di Tanah Melayu sememangnya tidak boleh dipisahkan dengan aktiviti pertanian, khususnya penanaman padi. Jadi kita dapat lihat dari sektor penanaman padi ini, kaum yang terlibat adalah kaum Melayu lah. Dan dalam proses pengeluaran pertanian padi, wanita telah sejalan dengan lelaki dalam memainkan peranan yang penting dalam ekonomi keluarga. Kedua-dua gender ini telah berganding bahu untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga mereka. Di Kedah pada tahun 1911, kita telah menyaksikan banyak pelibatan buruh wanita dalam kegiatan penanaman padi. Daripada 88,491 orang Melayu yang terlibat dalam aktiviti pertanian, 41,715 orang atau 47% daripadanya adalah daripada kaum wanita. Daripada jumlah tersebut, 41,625 orang atau lebih 99% wanita telah bergiat aktif dalam penanaman padi di Kedah. Buruh wanita yang terlibat dalam sektor penanaman padi ini biasanya mengerjakan tanaman padi dengan melakukan tugasan seperti merumput, menanam dan juga membersihkan padi. Ini adalah jadual peratusan bilangan penanam padi lelaki dan wanita Melayu Kedah pada tahun 1911. Jadual ini berdasarkan banci yang telah dilakukan. Okey, jadi berdasarkan banci yang telah dibuat ini, angka wanita yang terlibat dalam aktiviti kegiatan penanaman padi dilihat lebih ramai berbanding lelaki, contohnya di daerah Padang Terap. Kita dapat lihat sebanyak 51%
wanita yang terlibat dalam aktiviti penanaman padi, manakala lelaki hanya sebanyak 48% sahaja. Bukan sahaja di padang terap, kita dapat lihat di Kota Setar, di Kubang Pasu, Langkawi, Kuala Muda dan Baling, perbezaan peratusan lelaki dan wanita ni tidak terlalu banyak. Kita dapat lihat contohnya di Kota Setar, wanita yang terlibat hanya 48% dan lelaki 51%. Perbezaan peratusnya tidak banyak. Jadi kita dapat lihat di sini wanita wanita Melayu di Kedah telah melibatkan diri dalam aktiviti penanaman padi seiring dengan lelaki. Menurut Nathan, iaitu Pesuruhjaya Banci pada tahun 1921, sebenarnya penlibatan kaum wanita dalam sektor penanaman padi ini jauh lebih tinggi daripada jumlah banci yang dinyatakan, kerana kebanyakan wanita yang bekerja di sawah pada ketika itu diklasifikasikan sebagai kerja-kerja rumah. Di sini kita dapat lihat wanita-wanita Melayu yang melakukan aktiviti penanaman padi secara tradisional, iaitu dengan menggunakan alatan kuku kambing. Baiklah, kita akan pergi kepada sektor yang kedua, iaitu sektor perladangan. Baiklah, sekitar abad pertama lagi, kita telah tahu India dan juga Tanah Melayu telah pun menjalinkan satu hubungan yang awal. Jadi, penghijrahan imigran-imigran daripada India ini telah berlaku secara besar-besaran dalam Tanah Melayu. Ianya bermula pada tahun 1840 apabila sektor tenaga kerja diperlukan, terutamanya dalam bidang tanaman getah. Berlakunya imigran secara besar-besaran ini adalah kerana permintaan yang tinggi terhadap pengeluaran getah, iaitu untuk menghasilkan barangan seperti tayar, kasut, penebat barangan elektrik yang diperlukan di Eropah dan juga Amerika Syarikat. Jadi disebabkan oleh permintaan ini, pihak British sendiri telah pun menawarkan pelbagai kemudahan dan juga jaminan. Contohnya seperti jaminan keselamatan dan juga jaminan subsidi tambang perjalanan mereka. Jadi segala perkara yang pihak British lakukan ini telah pun membuka peluang yang baik kepada tenaga buruh daripada luar, terutamanya India lah, untuk menjalani sektor ekonomi di Tanah Melayu. Jadi pihak British telah pun mengambil peluang baik ini, memandangkan buruh daripada India ini, mereka ini sanggup bekerja walaupun dibayar dengan gaji yang rendah. Imigran-imigran India ini kebanyakannya datang daripada selatan India, iaitu daripada kasta yang terendah lah, Madrasi. Mereka ini dianggap paling mudah dan paling memuaskan untuk diambil sebagai pekerja. Okey, baik, kalau kita dapat lihat di sini saya sediakan satu gambar yang kita lihat terdapat buruh wanita dan juga lelaki daripada India yang datang turun ke Tanah Melayu melalui kapal. Baik, seperti yang disebutkan pada awal tadi, sekitar awal abad ke-20, kita tahu perkembangan industri getah ini berlaku peningkatan dan permintaan yang sangat tinggi. Lalu menyebabkan harga serta penanaman getah ini menjadi penanaman yang paling menguntungkan pada waktu tersebut. Sebenarnya pada tahun 1898, penanaman getah secara komersial ini dimulakan oleh golongan buruh Cina. Walaupun begitu, mereka ini tak mahu dibayar dengan gaji yang rendah. Jadi berlaku proses tawar-menawar dalam mendapatkan upah antara buruh Cina dan juga British. Oleh sebab itu, British telah mengambil keputusan untuk mengerahkan tenaga kerja buruh wanita India yang lebih banyak pada akhir abad ke-19. Jadi sebagai langkah untuk menguatkan lagi tenaga buruh, British telah pun mendatangkan lagi imigran-imigran India ini ke Tanah Melayu. Kalau kita dapat lihat di sini, berlaku peningkatan daripada 20% kepada 25% dan meningkat berganda, iaitu 43% pada tahun 1947. Jadi kebanyakannya imigran kaum India ini datang daripada India Selatan. Dan menurut laporan banci penduduk 1931, penduduk Tanah Melayu menganggarkan seramai 621,847 orang populasi India yang berada di Tanah Melayu, dan hampir 50% daripada populasi itu ialah populasi wanita. Manakala pada laporan banci penduduk 1947 menganggarkan seramai 599,616 orang populasi India dan mencatatkan sejumlah 233,600
273 orang populasi yang terdiri daripada wanita itu sendiri. Okey, di sini kita dapat lihatlah melalui gambar ni. Okey, di sini kita dapat lihatlah melalui gambar ni, kita melihat buruh-buruh wanita India ini sedang menyusun biji getah di ladang getah. Kebanyakan wanita dari India Selatan ini ialah orang Tamil, Telugu dan juga Malayali. Jadi kemasukan mereka ini secara besar-besaran telah pun menambah kawasan peladangan getah daripada 345 ekar pada tahun 1897 kepada 50,000 ekar pada tahun 1905. Nilai ekspor getah yang telah dikeluarkan oleh negeri-negeri Melayu bersekutu sahaja telah pun mencatat sebanyak 105 tan, iaitu lebih banyak daripada keluaran kawasan tropika yang lain di Nusantara. Pada tahun 1890 dan juga awal abad ke-20, harga bagi 1 paun getah di antara $1 lebih sahaja. Namun pada tahun 1906 dan juga 1909 berlaku peningkatan terhadap permintaan harga getah, iaitu telah menyebabkan harga getah melonjak naik kepada $5 lebih. Jadi ia telah menyebabkan satu keuntungan yang besar kepada industri getah pada tahun 1915, iaitu sebanyak $93,000. Antara faktor berlakunya keuntungan yang banyak ini oleh beberapa faktor yang saya sebut tadilah, iaitu kemasukan imigran-imigran India ini yang terdiri daripada buruh wanita itu sendiri, dan juga berlaku pembukaan kawasan yang baru, meluas sekali kawasan tanah peladangan, iaitu dapat dilihat buktinya pada tahun 1925 keuntungan di negeri-negeri Melayu bersekutu, catatan menunjukkan keuntungan sebanyak $32,000. Baiklah, di sini terdapat satu gambar yang menunjukkan buruh wanita dan juga lelaki India yang sedang mengandal susu getah. Buruh wanita India dikatakan sangat kuat untuk bekerja di ladang getah berbanding dengan buruh yang lain. Mereka ini sangat kuat bekerja di ladang getah walaupun kena melakukan kerja yang berat, tetapi masih lagi gigih. Seperti kita tahulah, mereka ni wanita mesti mempunyai tanggungjawab untuk suami dan anak-anak mereka, tetapi mereka tetap bekerja dengan kuat. Mereka juga dikatakan dipaksa untuk bekerja daripada 4 pagi hingga 6 ke 7 malam. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa walaupun buruh wanita ini banyak didiskriminasi sebagai lemah dan juga tak kuat untuk bekerja, tetapi kita dapat lihat sebagai bukti-bukti yang saya tunjukkan tadi, mereka ini telah pun banyak memberi sumbangan dalam sektor peladangan, terutamanya dalam meningkatkan lagi ekonomi di tanah Melayu lah. Seterusnya kita akan melihat sumbangan wanita dalam sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan adalah merupakan sektor di mana orang-orang menawarkan khidmat dan manfaat kepada orang lain. Menurut Siti Fatimah Abdul Rahman, apabila kaum wanita meninggalkan sektor pertanian tradisional, ramai daripada mereka menceburkan diri dalam sektor perkhidmatan. Perkara ini semakin ketara selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Kita dapat lihat peratusan pelibatan wanita dalam sektor perkhidmatan bertambah dari 11.6% pada tahun 1957 kepada 14.8% pada 1970 dan seterusnya mencapai 19.4% pada tahun 1980. Antara sektor perkhidmatan yang disertai oleh buruh wanita ialah sektor dari segi pengurus bank, pengangkutan, kewangan, pemborong dan peruncit. Malah apabila zaman semakin moden, iaitu sekitar tahun 1980-an, wanita dilihat mula menyertai sektor perkhidmatan baru, terutamanya dalam bidang pendidikan dan juga pentadbiran awam. Apabila berbicara tentang sektor perkhidmatan, buruh wanita di Tanah Melayu juga terlibat dalam sektor perkhidmatan pelacuran, walaupun jelas bahawa aktiviti pelacuran ini merupakan aktiviti yang tidak bermoral. Tan Dam Trong dalam buku beliau Sex, Money and Morality mentakrifkan pelacuran sebagai perlakuan seks yang dilakukan untuk mendapatkan upah, dan pelacur tidak mempedulikan perasaan serta tidak memilih pelanggan. Pelacur akan menawarkan perkhidmatan seks dan hubungan antara pelacur dan pelanggan hanya sekadar hubungan perniagaan tanpa melibatkan ikatan emosi.
Di Tanah Melayu, aktiviti pelacuran ini mula berkembang apabila kemasukan tenaga buruh ke Tanah Melayu oleh pihak British. Pada tahun 1880, kita dapat lihat telah berlakunya perkembangan pesat dalam ekonomi dan penduduk Pulau Pinang, ekoran penghijrahan imigran Cina ke Pulau Pinang. Bilangan imigran Cina lelaki dan imigran Cina wanita tidak seimbang. Bilangan imigran lelaki adalah 3 kali ganda lebih daripada bilangan imigran wanita. Aktiviti pelacuran berlaku dan berleluasa kerana matlamat asal kedatangan imigran Cina ke Tanah Melayu adalah untuk mengumpul wang dan pulang dengan kekayaan. Mereka tidak berniat untuk terus tinggal menetap di Tanah Melayu, oleh itu mereka tidak membawa isteri mereka. Maka, pusat pelacuranlah dijadikan tempat imigran tadi melepaskan nafsu. Kerajaan pada ketika itu telah menutup sebelah mata, buat-buat tak nampak tentang isu pelacuran. Ekoran kegiatan pelacuran ini telah memberi pulangan yang lumayan kepada kerajaan, hasil daripada kutipan cukai daripada pihak pengurus kegiatan pelacuran. Oleh sebab itu, kegiatan pelacuran di negeri-negeri selat, khususnya di Pulau Pinang, berjalan dengan lancar tanpa halangan. Sektor pelacuran ini tidak hanya berlaku dalam kalangan imigran dari China, malah wanita-wanita Melayu juga terlibat dalam sektor perkhidmatan pelacuran. Fenomena pembandaran dan pembangunan telah membawa kepada kemunculan banyak pusat-pusat hiburan dan kedai-kedai makan di bandar-bandar besar, contohnya di negeri Johor, seperti di Johor Bahru, Batu Pahat dan juga Muar. Kemunculan pelbagai bentuk hiburan di kawasan bandar ini telah menarik minat gadis-gadis Melayu untuk berhijrah ke bandar demi mencari peluang pekerjaan. Tetapi apabila di bandar, terdapat segelintir yang mengalami kesempitan hidup. Dan sesetengah golongan wanita ini telah terjerumus dalam aktiviti tidak bermoral, iaitu kegiatan pelacuran. Di Batu Pahat, sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, kegiatan pelacuran ini dikatakan berlaku di rumah-rumah kedai milik orang Jepun. Di Batu Pahat juga, hotel-hotel yang dimiliki oleh orang Jepun ini menjadi tempat wanita Melayu melacurkan diri. Duit hasil pelacuran akan diambil 40% oleh pengusaha hotel dan bayaran yang dikenakan untuk perkhidmatan pelacuran ini adalah sekitar RM2. Aktiviti pelacuran yang melibatkan wanita Melayu Islam sememangnya mendapat perhatian oleh pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama akan menjalankan operasi membanteras aktiviti pelacuran. Tetapi pemilik hotel juga biasanya akan berjaya mengelak daripada kegiatan mereka ini dikesan oleh pihak berkuasa agama kerana mereka biasanya akan mengupah individu tertentu untuk memaklumkan jika ada mana-mana pihak berkuasa yang datang untuk menyiasat keadaan di hotel tersebut. Sememangnya, penglibatan wanita dalam sektor perkhidmatan pelacuran ini adalah tidak bermoral. Pejabat Kadi besar menerima banyak aduan tentang kegiatan tidak bermoral wanita Melayu seperti melacur, menjadi pelayan rumah hiburan dan kedai makan, berkalwat, bersekedudukan, termasuklah dengan orang asing. Masalah moral ini paling kerap ditemui dalam indeks pejabat Kadi besar pada zaman selepas perang. Kegiatan pelacuran ini tidak dinafikan menjadi sumber ekonomi bagi wanita, tetapi pelibatan wanita dalam sektor perkhidmatan ini wajar dibanteras kerana ianya jelas tidak bermoral. Seterusnya ialah sektor perindustrian. Baiklah, dalam sektor perindustrian ini saya akan memfokuskan kepada tenaga buruh wanita Melayu dan juga perindustrian tekstil. Baiklah, kemunculan tekstil ini sebagai bahan pakaian yang merangkumi kain sutera, kain kapas, kain batik, hasil tenunan dan juga kain sarung mula berkembang apabila benang dan juga proses tenunan ini mula dikenali oleh manusia. Sebenarnya penghasilan tekstil ini bukannya satu proses yang senang untuk dihasilkan, tetapi disebabkan oleh kepakaran dan juga inovasi yang terdapat dalam kalangan wanita telah pun berjaya menjadikan mengolah satu pakaian yang sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Osman Abadi, seawal abad ke-20 dapat dilihat bahawa wanita ini memiliki kepakaran yang cukup hebat dalam kegiatan tekstil, terutamanya di negeri Terengganu. Ini dapat dilihat dengan penghasilan tekstil yang sangat berkualiti, iaitu songket pada tahun 1900. Baik, di sini saya sediakan satu gambar
contoh satu tenunan songket oleh wanita Melayu Terengganu seawal abad 20. Dalam sektor perindustrian tekstil ini, sebenarnya wanita bukan sahaja terlibat sebagai pembantu, malah juga wanita ini menjadi pengusaha. Jadi antara faktor yang menarik untuk mereka menjadi pengusaha ialah disebabkan keuntungan yang banyak lah. Pada tahun 1911, terdapat 1,324 orang pengusaha wanita Melayu Terengganu yang terlibat dalam kegiatan penghasilan tekstil. Pada tahun 1919, J.L. Humphreys, iaitu penasihat British yang pertama Terengganu, pernah melawat persekitaran Istana Kuala Terengganu. Jadi hasil lawatan beliau begitu teruja dan kagum apabila melihat aktiviti bertenun yang dijalankan oleh 20 orang pengusaha wanita Melayu. Jadi beliau sangat teruja dan juga kagumlah apabila melihat seorang wanita ini dalam menghasilkan sehelai kain tenunan, dan beliau juga rasa mereka ini cukup bijak dan mampu untuk membuka lagi sayap perniagaan mereka pada ketika itu. Baiklah, di sini saya lampirkan satu statistik yang menunjukkan jumlah perusahaan wanita Melayu dalam perusahaan tekstil di negeri-negeri Melayu tak bersekutu pada tahun 1931. Baiklah, kita dapat lihat iaitu aktiviti tenunan songket, pewarnaan tekstil dan juga penghasilan katan ataupun sarung ini dimonopoli oleh golongan pekerja wanita itu sendiri, iaitu terutamanya di negeri Terengganu. Apabila berlaku peningkatan dalam jumlah pengusaha perindustrian tekstil ini, jumlah ekspor juga turut berlaku. Kita dapat lihat pada tahun 1913, nilai keuntungan mencecah 40,000 kati dengan kadar keuntungan sebanyak $11,942. Ekspor yang berlaku ini bukan saja di tanah Melayu, malah juga diekspor ke luar negara, contohnya di Singapura dan juga Siam. Jadi perkara ini telah pun menyebabkan tekstil ini menjadi salah satu komoditi terpenting pada tahun tersebut, dan jumlah ekspor berjaya mencecah sehingga $249,074. Ianya tidak lain tidak bukanlah sumbangan daripada tenaga kerja penenun wanita itu sendiri. Kita dapat lihat buktinya telah pun berjaya meningkatkan jumlah ekspor pada tahun 1924, iaitu sebanyak 1 juta lebih dolar. Sebenarnya peningkatan jumlah keuntungan bagi negeri Terengganu oleh sebab wanita Melayu di Terengganu ini menjadikan aktiviti penenunan ini sebagai salah satu aktiviti yang utama di samping membantu menambahkan pendapatan keluarga. Kalau kita dapat lihat laporan tahunan pada tahun 1924, jumlah penenun wanita adalah seramai 76,650 orang daripada jumlah keseluruhan masyarakat Melayu di Terengganu, iaitu seramai 145,523 orang. Di sini terdapat lihatlah satu gambar yang menunjukkan beberapa orang pegawai British sedang melihat seorang wanita Melayu Terengganu sedang menenun kain menggunakan kir. Pada awal abad ke-20, sebenarnya masyarakat Melayu ini telah melihat satu perubahan yang cukup besar, termasuklah pandangan mereka itu terhadap pendidikan untuk anak-anak mereka. Jadi atas usaha untuk memperkukuhkan lagi pendidikan anak-anak Melayu pada ketika itu, pada 4 Mac 1937, sebuah sekolah kraftangan khas untuk golongan wanita telah pun ditubuhkan. Jadi penubuhan sekolah kraftangan ini dilihat berjaya kerana memang sifat semula jadi golongan wanita itu sendiri yang suka akan aktiviti menyulam, mencelup dan juga menenun. Sebagai langkah untuk memajukan lagi sekolah Tengku Ampuan Mariam, mata pelajaran bertenun telah pun diperkenalkan. Di sini kita dapat lihat gambar murid-murid daripada sekolah Tengku Ampuan Mariam yang ditawarkan mata pelajaran kraftangan. Di sini kita juga dapat melihat mereka ini adalah satu pencetus kepada peningkatan ekonomi Melayu pada ketika itu. Dan mereka ini terdiri daripada golongan wanita. Dalam mempelbagaikan lagi ekonomi perusahaan, kita dapat lihat langkah kerajaan dalam menubuhkan sekolah Tengku Ampuan Mariam ini merupakan satu langkah yang terbaiklah untuk memartabatkan lagi golongan wanita. Antara kesan positif yang kita dapat lihat, tekstil yang dihasilkan oleh wanita di Terengganu berjaya dipasarkan ke pameran Empire Glasgow di London,
Dan juga pameran ini dapat menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa yang wujud sekitar 1938. Jelaslah di sini menunjukkan bahawa di sektor perindustrian juga telah pun memperlihatkan wanita ini sangat memberi sumbangan dalam menaikkan lagi ekonomi, terutamanya di tanah Melayu itu sendiri. Kesimpulannya, buruh wanita sememangnya memberi sumbangan dalam sektor ekonomi di Tanah Melayu. Seiring dengan peredaran masa, peranan wanita dalam sektor ekonomi di Tanah Melayu semakin lama semakin besar. Menurut Rahmah Ismail, wanita sering melibatkan diri dalam sektor ekonomi tradisional, khususnya bidang pertanian seperti bercucuk tanam dan sebagainya. Namun, dengan pendidikan dan latihan, penglibatan wanita semakin meningkat ke arah yang lebih maju. Peluang pendidikan telah membuka ruang kepada para wanita untuk menceburi pelbagai bidang oleh kerana asas ekonomi negara berubah daripada berorientasikan pertanian kepada ekonomi yang berorientasikan perindustrian dan kepelbagaian. Akibat daripada peningkatan perindustrian, terdapat banyak kilang-kilang yang ditubuhkan. Sehubungan dengan itu, ia meningkatkan peluang pekerjaan kepada kaum wanita kerana pekerjaan di kilang-kilang dikatakan sesuai dengan kebolehan wanita. Sebagai contoh, kerja-kerja yang memerlukan penglihatan yang tajam, jari-jari yang halus untuk menjalankan kerja dan kesanggupan untuk berada dalam keadaan duduk selama berjam-jam lamanya. Kebolehan-kebolehan ini sering dikatakan sesuai dengan wanita. Hal ini berbeza dengan kaum lelaki yang lebih berminat dengan kerja-kerja yang lasak serta tidak boleh berada dalam kedudukan yang statik dalam tempoh masa yang lama. Tahun 1970 menyaksikan lebih separuh daripada buruh wanita berkecimpung dalam sektor pertanian. Namun, peratusannya semakin berkurang saban tahun hingga hanya mencapai 28.2% sahaja pada tahun 1990. Sehubungan dengan itu, aliran guna tenaga wanita juga berubah, iaitu lebih tertumpu kepada sektor moden seperti sektor perindustrian dan perkhidmatan. Berikut merupakan senarai rujukan yang digunakan.